Hai semua, salam sejahtera Malaysia. Saudara-saudara, tuan-tuan dan bapak. Tuan-tuan dan bapak semua, satu lagi pendedahan terkini yang amat mengejutkan SPRM. Bagi saya, setelah kita mendengar isu rasuah yang melibatkan Kementerian Sumber Manusia, yang melibatkan salah satu menteri di dalam Kabinet Kerajaan Perpaduan, iaitu V. Sivakumar, setelah beliau juga sendiri telah mendedahkan, telah menggantung dua atau tiga pegawainya kalau saya tak silap, dan beliau pun sudah disiasat di mana pejabat Kementerian Sumber Manusia dan kediamannya pun sudah digeledah. Akhirnya ada laporan terkini di mana pegawai Sivakumar kembali bertugas, bersatu desak SPRM dedah siasatan. Akhirnya parti Bersatulah yang berani untuk mendesak SPRM dedah siasatan. Mereka mahu siasatan penuh. Apa laporan siasatan setelah V. Sivakumar dan juga beberapa pegawainya yang dikatakan didakwa terlibat dengan satu rasuah bernilai RM97 juta. Dalam satu artikel, pegawai Sivakumar kembali bertugas. Bersatu desak SPRM dedah siasatan. Sayap Bersekutu Bersatu menggesa SPRM supaya mendedahkan status terkini siasatan terhadap dakwaan rasuah membabitkan dua pegawai kanan Menteri Sumber Manusia, V. Sivakumar. Ini Ketua Penerangan Sayap itu, S. Subramaniam. Susulan terlalu banyak spekulasi terhadap siasatan dakwaan rasuah bernilai RM97 juta yang dikatakan melibatkan sebuah agensi pengambilan pekerja asing dan konflik kepentingan. Kami meminta SPRM segera memberi satu penjelasan mengenai siasatan ini. Ini kerana terlalu banyak spekulasi dan kesimpulan berhubung kes ini. Oke, saudara-saudara, tuan-tuan dan bapak semua, sebelum saya meneruskan isu panas ini, saya meminta jasa baik Anda untuk bantu channel ini dengan menekan butang like. Anda boleh share video ini dan tekan butang subscribe. Jadi tuan-tuan dan bapak semua, nampaknya Bersatu menggesa SPRM supaya mendedahkan siasatan penuh berkenaan dengan rasuah bernilai RM97 juta yang dikatakan melibatkan sebuah agensi pengambilan pekerja asing dan konflik kepentingan. Antaranya, dua pegawai kanan menteri yang disiasat sebelum ini, kini kembali bertugas selepas tamat tempoh reman. Adakah ini bermakna siasatan ini sudah selesai? Apakah kedua-dua pegawai itu sudah dibebaskan daripada siasatan? Penjelasan ini amat penting kerana sekiranya kedua-dua pegawai itu masih dalam siasatan, maka keputusan menteri untuk membenarkan mereka kembali bertugas kemungkinan akan mengganggu siasatan, katanya kepada Malaysia Kini. Sebelum ini, Malaysia Kini melaporkan Sivakumar telah menggantung tugas tiga pegawai kanannya. Susulan siasatan SPRM melibatkan pegawai kanannya. Antara yang digantung tugas adalah Perkhidmatan Setiausaha Sulit Menteri dan seorang pegawai tugas-tugas khas PTTK yang ditahan SPRM. Sementara pegawai ketiga yang digantung adalah seorang lagi pegawai PTTK yang tidak berkaitan dengan siasatan itu. Syarian Malaysia Kini sebelum ini dalam sistem directory kaki tangan KSM menunjukkan nama ketiga-tiga pegawai tersebut telah dipadamkan. Jadi akhirnya Bersatu berjaya untuk menimbulkan isu ini, di mana bagi saya mereka mengesan satu mungkin bagi mereka janggal bila dua pegawai Sivakumar yang kembali bertugas, di mana nama mereka ini sudah tiada di dalam directory kaki tangan kementerian itu. Jadi saudara-saudara, tuan-tuan dan bapak semua, apa komen Anda berkaitan dengan isu ini? Bagi saya ini satu isu yang panas lah, disebabkan ini berkaitan dengan rasuah bernilai RM97 juta. Teruskan bersama di dalam channel ini, info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini. Hai semua, salam sejahtera Malaysia.
Selamat datang ke channel Vels Lifestyle. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan, kita dikejutkan dengan sebelum ini dengan kenyataan Raja Petra melalui entry Twitternya, di mana beliau, saya lihat ini adalah satu penghinaan kepada kerajaan dan juga kepada tanah air kita di Malaysia. Khususnya pada bulan yang mulia ini bagi rakyat Muslim yang menyambut Hari Raya. Namun, Raja Petra bin Raja Kamarudin membuat kenyataan ini melalui entry terkini Twitternya. Menurutnya, Anda boleh lihat di Twitter Raja Petra, hidup Islam, hidup kebebasan, hidup madani, hidup kepala bapak. Saudara-saudara, saya amat menolak kenyataan Raja Petra ini. Sebab ini kita dapat lihat beliau sedang menghina, dan saya boleh kata ini adalah satu bentuk penderhakaan kepada negara Malaysia, khususnya kepada Perdana Menteri dan juga kepada Yang di-Pertuan Agong. Melalui kenyataan beliau ini dengan satu caption, dengan di mana setelah takbir raya untuk Parti Gabungan Perikatan Nasional yang tiba-tiba dibatalkan, akhirnya Raja Petra mengambil keputusan untuk membuat caption ini, hidup Islam, hidup kebebasan, hidup madani, hidup kepala bapak. Itu adalah kenyataan Raja Petra dan saya amat menolak perkara ini. Oke, baik saudara-saudara, tuan-tuan dan bapak semua, sebelum saya meneruskan isu yang panas ini, saya meminta jasa baik Anda untuk bantu channel ini dengan menekan butang like. Anda boleh share video ini dan tekan butang subscribe. Raja Petra memetik satu laporan di mana Perikatan Nasional Takbir Raya in TV3. Dear Mr. Ashraf and Mr. Zul, we have been informed at a very crucial time that we are unable to air the Perikatan Nasional 5 minutes Takbir Raya due to technical issue that we are facing right now. Dan nampaknya yang tak berpuas hati sehingga sanggup membuat kenyataan yang amat hina ini, yaitu Raja Petra bin Raja Kamarudin. Satu kejutan besar, di dalam konten video sebelum ini, saya ada menyatakan, adakah Raja Petra akan balik beraya di Malaysia? Akhirnya, saudara-saudara, terdapat satu komen yang amat panas melalui video yang saya, caption yang saya buat, yaitu, adakah Raja Petra bin Raja Kamarudin akan balik ke Malaysia? Satu komen yang amat panas, satu komen yang bagi saya ingin kongsikan kepada tuan-tuan dan puan, di mana komen tersebut menyatakan, setelah saya bertanya, RPK balik Malaysia bercuti raya. Akhirnya ada seorang nih, dia komen, dia kata, do you think he dares to return? Instant arrest at immigration. Maksudnya, adakah adakah dia akan berani balik ke Malaysia? Sedangkan beliau akan terus ditangkap di immigration sekiranya beliau benar-benar mau balik ke Malaysia. Jadi saudara-saudara, tuan-tuan dan puan semua, menurut kenyataan Raja Petra ini, saya amat tidak setuju lah. Dan bagi saya ini satu kabar yang amat sedih lah, amat buruk yang diterima oleh Malaysia, terutamanya kepada Perdana Menteri dan juga Yang di-Pertuan Agong, setelah masih ada individu yang berani membuat kenyataan ini. Beliau berkata, hidup Islam, hidup kebebasan, hidup madani, hidup kepala bapak. Saya amat tidak setuju dengan kenyataan ini. Jadi saudara-saudara, tuan-tuan dan bapak semua, adakah kita dapat lihat beliau ini benar-benar menjadi macai PN. Sampai ada yang dakwa beliau ini dibayar untuk dibayar oleh PN untuk menyerang kerajaan yang kerajaan hari ini dipimpin oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi saudara-saudara, untuk Anda melihat kenyataan ataupun post dari Raja Petra, Anda boleh melawat Twitter Raja Petra bin Raja Kamarudin. Anda boleh lihat sendiri apa yang dinyatakan oleh Raja Petra. Jadi saudara-saudara, tuan-tuan dan bapak semua, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info padu, info hangat. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe.